Keputusan PRU15 pada 19 November 2022 menyaksikan tiada pakatan politik yang memperoleh majoriti untuk membentuk kerajaan baru serta terjadinya hang parlimen atau parlimen tergantung. Melalui kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 pada 24 November 2022 melalui gabungan beberapa parti politik yang membentuk Kerajaan Perpaduan. Pengakhiran kemulu ini secara tidak langsung telah membuka lembaran baru perjalanan karier politik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi apabila beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Kini genap setahun Kerajaan Perpaduan memacu pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat berteraskan agenda Malaysia Madani. Mari kita kupas 5 pencapaian utama Datuk Seri Zahid sebagai Menteri KKDW dan beberapa jawatan kuasa kabinet yang dipengerusikannya. Pertama, pembangunan modal insan. Datuk Seri Zahid telah mewujudkan usaha ke arah melahirkan tenaga mahir warga tempatan untuk memenuhi keperluan industri negara. Melalui Majlis TVET Negara, beliau telah berjaya menubuhkan Sekretariat TVET bagi menyelaraskan program dan kursus di 1,344 institusi TVET seluruh negara. Kesungguhan beliau terselah dengan wujudnya sistem permohonan TVET baharu yang dikenali sebagai UP TVET yang berfungsi seperti mana portal pengambilan pelajar UPU. Dalam masa yang singkat, portal ini berjaya mencatatkan rekod permohonan pelajar mengikuti aliran TVET seramai 62,000 orang daripada hanya 15,000 penawaran. Datuk Seri Zahid juga berjaya mewujudkan kolaborasi di antara institusi TVET tempatan dengan lebih 200 pemain industri terdiri daripada syarikat-syarikat dan konglomerat yang terkemuka seperti Petronas, DRB Highcom, Gamuda Berhad, Turkish Aerospace Incorporated, TH Brandenburg University of Applied Sciences dan banyak lagi bagi menjayakan pemerkasaan TVET di Malaysia. Tidak terhenti di situ, usaha pembangunan modal insan telah diperkasa apabila Datuk Seri Zahid berjaya memperkasa penghayatan Islam dan ilmu Al-Quran seawal usia melalui program Pratahfiz Kemas dengan sasaran untuk melahirkan seramai 100,000 hufaz cilik menjelang tahun 2026. Usaha ini diperhebat lagi apabila Datuk Seri Zahid mengusulkan modul pembelajaran berasaskan program penghayatan pendidikan Islam PPI 2.0 di 10,740 buah tabika kemas seluruh negara. Modul ini sebagai nilai tambah kepada kurikulum pendidikan Islam sedia ada, melibatkan kolaborasi di antara Yayasan Pahang, Yayasan Pintar dan UPSI. Selain itu, melalui MARA, Datuk Seri Zahid juga berjaya mewujudkan program baharu melalui penawaran pelbagai program dui persijilan iaitu Sijil Profesional dan Diploma di Kolej Profesional MARA KPM. Pada masa yang sama, beliau telah menyasarkan sebanyak 150,000 peserta untuk menyertai TVET Jelita khusus untuk golongan wanita di seluruh negara. Kedua, pembangunan infrastruktur. Beberapa bulan selepas menduduki jawatan, berlaku banjir di Pantai Timur. Kejadian banjir ini menyebabkan terputusnya laluan dari Felda Selancar ke kawasan sekitar. Sebagai pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat, beliau dengan segera mengarahkan pembinaan Jambatan Bailey bagi menghubung kembali laluan yang terputus dan hanya 72 jam laluan itu dapat digunakan kembali. Beliau turut mengarahkan pembinaan 8 buah dewan untuk dijadikan pusat pemindahan sementara PPS kekal di sekolah yang sering dijadikan pusat pemindahan mangsa banjir di seluruh negara agar mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS ini mendapat keselesaan yang sewajarnya. Komitmen Datuk Seri Zahid sebagai Menteri KKDW turut menyumbang kepada infrastruktur di luar bandar seperti RM300 juta bagi menaik taraf bekas Jalan Ulus Krang, RM200 juta untuk membaik pulih jalan perkampungan orang asli di Gua Musang, RM25 juta bagi rancangan tempatan banjir RTP Sungai Pemandi, RM5.76 juta untuk pembinaan jambatan konkrit di Nanga Entalau dan pelbagai lagi projek infrastruktur yang lain.
Antara lain, Datuk Seri Zahid juga berjaya memacu KKDW ke arah mencapai KPI yang telah ditetapkan, seperti kejayaan menyiapkan 1,500 projek akses perhubungan luar bandar berbanding sasaran 1,000 projek dengan kadar pencapaian 150%. Kejayaan menyiapkan 388 projek amenity sosial seperti balai raya, masjid, surau, tandas awam dan sebagainya berbanding sasaran 200 projek dengan kadar pencapaian sebanyak 194%, dan banyak lagi projek KKDW yang telah berjaya mencapai sasaran pada tahun 2023. Sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk, beliau juga tidak meminggirkan usaha pembangunan di kawasan ini dengan merealisasikan kewujudan Jambatan Bagan Datuk yang dikenali sebagai Jambatan Sultan Nazrin Shah. Jambatan ini dapat menghubungkan daerah Bagan Datuk dengan bandar-bandar utama seperti Lumut dan Manjung. Seterusnya, membangkit ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Ketiga, kesejahteraan rakyat. Sebagai Menteri KKDW yang membawa misi dan visi untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran di kawasan luar bandar, Datuk Seri Zahid telah mewujudkan peruntukan sebanyak RM63.75 juta yang memberi manfaat kepada seramai 318,642 orang pekebun kecil getah di seluruh negara, di mana masing-masing menerima bantuan berjumlah RM200 seorang. Keprihatinan Datuk Seri Zahid juga ditonjolkan melalui usaha beliau berusaha menaikkan allowance membantu pendidikan masyarakat sukarela PPMS kemas daripada RM500 kepada RM800 sebulan yang memberi manfaat kepada 9,439 orang. Hasil usaha Datuk Seri Zahid juga sangguhati one-off sebanyak RM900,000 turut berjaya diagihkan kepada 900 orang penerima terdiri daripada batin, penghulu, pengerusi dan setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA dengan peruntukan sebanyak RM6.4 juta kepada 437 orang penerima. Selain itu, Datuk Seri Zahid melalui Jawatan Kuasa Kemajuan Orang Asli JAKOA juga telah berjaya menubuhkan Urustia Pembangunan Ekonomi Orang Asli yang dipengerusikan oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamad Noor bagi menggalakkan aktiviti perniagaan dan meningkatkan taraf ekonomi dalam kalangan orang asli. Keempat, penghayatan Islam dan pembangunan halal. Umum mengetahui bahawa Datuk Seri Zahid melalui beberapa yayasan yang telah diterajui beliau memberikan tumpuan khusus ke arah pembangunan Islam, baik dari sudut fizikal maupun spiritual. Meskipun kini beliau menjawat sebagai Menteri KKDW, usaha ke arah memperkasa penghayatan agama Islam masih menjadi keutamaan. Datuk Seri Zahid telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM2 juta kepada Yayasan Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan bagi mengangkat kedudukan Al-Quran dari segenap aspek. Ini termasuklah menghimpunkan 23,000 hufaz dari seluruh negara dan menyempurnakan 1,000 kali khatam Al-Quran serta kembali mengadakan zikir perdana sedunia yang dianjurkan di Putrajaya. Seperti mana usaha Datuk Seri Zahid mengangkat martabat Islam dengan memperkasa moral insan melalui pendekatan tabika kemas dalam melahirkan hufaz cilik, tumpuan yang sama turut diberikan dalam memperkasa sektor industri halal negara dengan merealisasikan proses kelulusan permohonan persijilan halal hanya dalam tempoh 23 hari bekerja sahaja berbanding sebelumnya boleh mencecah sehingga 1 tahun bagi urusan yang sama. Datuk Seri Zahid turut berjaya merealisasikan penganjuran World Halal Business Conference WHBC kali ke-15 di London bagi mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai peneraju industri halal global. Kelima, keterjaminan makanan negara. Menyedari bahawa isu keterjaminan makanan negara merupakan satu usaha yang perlu digembling bersama oleh semua pihak, Datuk Seri Zahid turut mengambil pendekatan dengan memacu KKDW dan agensi di bawahnya untuk bersama-sama menyokong usaha ke arah keterjaminan makanan negara. Beliau berjaya menggerakkan usaha membangunkan estet padi Velcra di seberang Perak dengan keluasan lebih 4,000 hektar dengan hasil keluaran kasar untuk 2 musim setahun. Selain itu, Datuk Seri Zahid turut berjaya merealisasikan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dalam membangunkan antara 15,000 hingga 20,000 hektar tanah untuk penanaman padi secara berkelompok yang menyediakan stok beras hampir 300,000 tan setahun.
Meskipun Datuk Seri Zahid sering dihujani ujian sejak kembali menjadi TPM dan Menteri KKDW, ianya dilihat tidak mampu menggugat semangat dan komitmen beliau untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat sesuai dengan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan. Berdasarkan konsep Wahdatul Fiqh beserta pendekatan Malaysia Madani, diharapkan 12 bulan lagi rakyat di seluruh negara akan dapat melihat dan merasai lebih banyak hasil berbentuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup seluruh rakyat Malaysia. Ternyata banyak usaha yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Zahid berjaya membuahkan hasil yang boleh dirasai dan dilihat secara langsung oleh kumpulan sasar dalam tempoh hanya 12 bulan usia kerajaan perpaduan ini.